Sila Indra Mahkota. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya melihat cadangan untuk meminda Akta Cukai Pendapatan pada kali ini dikatakan tidak melibatkan apa-apa perbelanjaan wang tambahan kerajaan. Tetapi saya nak tahu berapakah anggaran apabila undang-undang ini dikuat kuasa, jumlah yang telah bersedia daripada Januari sehingga sekarang yang menunggu untuk mendapat kelulusan. Oleh kerana cadangan ini telah dibangkitkan dalam perbentangan belanjawan yang lalu dan telah pun diluluskan, berapakah anggaran jumlah yang telah dikeluarkan, disumbang kepada badan-badan yang diluluskan di bawah Seksyen 447 ini, dan berapakah anggaran untuk tahun ini, jangkaan jumlah yang akan disumbangkan kepada institusi-institusi seperti sekolah, termasuk juga sekolah swasta dan juga badan-badan yang menyelaras aktiviti berkaitan dengan keagamaan dan juga mentadbir pusat-pusat begini. Saya juga dipahamkan bahawa takrifan kepada aktiviti keagamaan termasuklah juga pusat-pusat menguruskan pengkebumian, menguruskan aktiviti-aktiviti lanjutan daripada pengkebumian dan juga yang mentadbir tanah-tanah wakaf yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti roh. Itu yang saya diminta untuk mendapatkan penjelasan, kerana aktiviti-aktiviti bersangkutan dengan jenis ataupun kategori ini telah pun menjadi satu aktiviti yang juga ditadbir oleh syarikat-syarikat yang bermotifkan keuntungan. Oleh kerana kita memberi sedikit kelonggaran bahawa pengurusan terhadap upacara keagamaan dianggap sebagai diberi perlindungan oleh asas undang-undang di bawah Perlembagaan Persekutuan, adakah kedudukan Seksyen 447 ini juga mengambil kira apa yang telah pun dibenarkan dalam 446, iaitu jumlah kelulusan penuh ataupun talakan penuh kepada mana-mana institusi yang telah pun diluluskan sebelum daripada memasukkan pindaan baru kepada Seksyen 447 ini. Saya dipahamkan bahawa daripada jumlah keseluruhan wang ataupun in kind dengan izin, tapi maksudnya dalam undang-undang ini hanya menyebut tentang jumlah wang tunai. Tapi sekali lagi saya nak minta bahawa in kind itu adakah ditakrifkan juga dengan penilaian wang tunai, kerana amalan ini telah menjadi kebiasaan penggunaan special purpose vehicle untuk tujuan menyampaikan bantuan itu dalam bentuk tunai tapi ditukar dalam bentuk in kind. Dan sekiranya kita merujuk kepada badan-badan atau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan keagamaan atau penyebaran agama yang diluluskan oleh Ketua Pengarah, dia sudah tentu melibatkan beberapa aktiviti pengantaraan. Bukan semua badan-badan agama dan apa-apa upacara untuk penyebaran agama memerlukan wang tunai secara mutlak. Ada kebanyakan daripada mereka berharapkan sumbangan ataupun nilai bantuan itu disampaikan dalam bentuk barangan ataupun in kind. Adakah syarikat atau individu yang mengambil inisiatif untuk terus menyumbang dalam bentuk in kind ini dianggap boleh diberi potongan di bawah Seksyen 447 ini? Saya juga ingat bertanya Tan Sri Yang Di-Pertua, oleh kerana Seksyen 44 ini telah
lama diguna pakai secara meluas, terutama oleh institusi-institusi yang selama hari ini berminat untuk membantu apa-apa aktiviti dan sumbangan di bawah Seksyen 44 memang diiktiraf apabila permohonan tu dikemukakan kepada lembaga hasil dan negeri untuk tujuan pengecualian penuh. Dan ada kategori sebagaimana yang disebut oleh Timbalan Menteri baru sekejap tadi. Dalam pembentangan belanjawan yang lalu, Menteri Kewangan selaku Perdana Menteri telah mengumumkan ada di antara kategori yang menerima potongan 2 kali, terutama berkenaan dengan aktiviti yang berkaitan dengan persekolahan dan juga pemberian beasiswa. Jadi adakah tolakan 2 kali itu bermakna sekali tolakan diberi dalam Seksyen 44(7) dan tolakan itu adalah yang pertama itu adalah tolakan asas kepada pendapatan larasan. Ada 2 takrifan yang saya minta klarifikasi kerana sumbangan yang diberi kepada sekolah-sekolah ataupun institusi-institusi pendidikan ini lebih banyak menarik minat golongan-golongan korporat ataupun ahli-ahli perniagaan atau syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan untuk tujuan membantu, kerana tarikan tolakan 2 kali atau 2 kali potongan cukai yang kita tawarkan dan kita luluskan. Tetapi pada pandangan saya, tolakan 2 kali bermakna 2 kali jumlah yang disumbangkan. Kalau mengambil kira persoalan itu, adakah dengan mengambil kira Seksyen 44(7) yang kita kemukakan hari ini, bermakna penyumbang itu menikmati 3 kali peluang ditolak cukai. Sebagai contoh, kalau derma atau sumbangan diberikan sebanyak RM1,000, kalau 2 kali tolakan bermakna RM2,000, kalau peluang 3 kali bermakna RM3,000 daripada jumlah RM1,000 yang disumbangkan ditolak untuk cukai. Saya nak tanya kepada pihak kementerian, adakah pihak kementerian mengiktiraf jumlah sumbangan wang tunai yang diberi atau disumbangkan kepada institusi-institusi yang kata dibenarkan, yang juga ditaja oleh badan-badan politik? Tadi saya dengar ada beberapa orang yang membangkitkan tentang badan-badan politik yang menerima sumbangan baik secara langsung, tapi yang saya nak bangkitkan secara tidak langsung. Ada banyak badan-badan politik yang menjadi pentadbir ataupun menjadi badan pentadbir, menganggotai badan-badan pentadbir di institusi-institusi yang juga diluluskan di bawah Seksyen 44(7) dan kebetulan antara badan-badan itu saya boleh namakan, ada juga yang berasaskan parti-parti seperti Parti UMNO, Parti PAS, Parti PKAT belum ada lagi, dan parti-parti yang lain yang secara kebetulan berada dalam negara kita. Jadi adakah kita juga meneliti potongan ataupun yang sumbangan ini diiktiraf sebagai sumbangan yang boleh diluluskan oleh Ketua Pengarah melalui seksyen baru yang kita bawa 44(7), kerana ada di antara institusi yang dikatakan untuk tujuan pendidikan itu berkait rapat dengan penyebaran agama. Tan Sri Yang di-Pertua, ya, untuk tujuan upacara keagamaan atau penyebaran agama sebagaimana yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. Ini bermakna permohonan di bawah Seksyen 44(6) yang biasa itu biasanya tidak menyebut tentang aktiviti yang spesifik itu untuk keagamaan dan juga upacara-upacara penyebaran agama tidak dinyatakan. Selagi mana institusi yang memenuhi syarat membuat permohonan untuk kelulusan potongan cukai terhadap setiap sumbangan, nilai sumbangan berbentuk kewangan kepada institusi tersebut, boleh memohon untuk mendapat kelulusan penuh. Dan kebiasaannya institusi ini akan mengeluarkan satu kertas
resit ataupun voucher ataupun apa-apa dokumen yang mengesahkan institusi itu menerima sumbangan daripada pemberi sumbangan ataupun syarikat ataupun orang perseorangan. Di sini saya nak bertanya, di bawah Seksyen 44.7 ni, adakah kita mensyaratkan prosedur itu dipenuhi sama seperti prosedur yang dilakukan atau dimestikan di bawah seksyen yang terdahulu? Sekiranya perkara itu sama, saya nak bertanya, apakah cara mengukur atau cara mengenal pasti ataupun beza di antara upacara keagamaan dengan aktiviti penyebaran agama dalam resit untuk tujuan penolakan cukai sebagaimana yang kata dibenarkan di bawah Seksyen 47. Dan perkara ini kalau kita lihat dilakukan secara meluas sehingga sebelum pada Seksyen 44.7 kita luluskan, kita bawa pada hari ini, di mana-mana telah ada banyak aktiviti yang sama menepati kehendak seksyen ini adalah untuk tujuan menawarkan peluang kepada orang-orang tertentu, orang persendirian ataupun syarikat untuk mendapat tolakan cukai dengan satu pembuktian melalui resit. Sebagai contoh, orang datang approach saya ataupun bertanya, menawarkan kepada saya untuk memberi sumbangan dan mereka sanggup mengeluarkan resit kepada saya untuk tujuan penolakan cukai, dan mereka menjamin ada beberapa keistimewaan seperti takrifan tadi, 2 kali penolakan cukai. Adakah perkara ini telah dilihat oleh pihak kementerian untuk tujuan mengasingkan ataupun meletakkan klasifikasi yang berbeza antara Seksyen 44.6 dengan Seksyen 44.7? Terima kasih.